Terima kasih Datuk Musi. Saya merujuk pada B27 00600 Jalan-Jalan Raya Baru. Saya ingin bertanya mengenai dengan jalan itu projek yang dinamakan Pasir Mas Bypass Fasa 1, yang saya tak silap saya kontrak telah diberi pada 3 tahun yang lalu dan sekarang masih lagi gagal untuk dilaksanakan. Dan projek ini tak silap saya sejauh 5 km dan ditawarkan kepada Citra Bina Sedia Berhad berharga 29 juta melalui tender bid and design. Dan saya difahamkan syarikat ini cuba menjual projek ini kepada beberapa syarikat dengan meletakkan komisen yang begitu tinggi sehingga sekarang tak dapat dilaksanakan. Dan saya nak tanya juga, apakah masih jika mengamalkan tender bid and design ni? Sebab tender bid and design ni Datuk Pengurusi, ianya membazirkan, terutamanya menganiayai kontraktor-kontraktor. Apabila mereka terpaksa membuat design, mereka menggunakan konsultan, arkitek, QS dan seumpamanya, dan satu saja syarikat yang dapat, manakala mereka membelanjakan terlalu banyak duit untuk membayar konsultan untuk menyertai tender bid and design. Apakah konsep ini masih diamalkan dan ianya dapati satu pendekatan yang membazir dan tidak menguntung pihak kontraktor Bumiputera, pihak kontraktor tak kira Bumiputera ataupun tidak, tapi menggunakan konsep tender bid and design ini. Datuk Pengurusi, saya ingin merujuk pada 02800 memperbaiki, mengganti dan menaikkan taraf jalan dan jambatan. Pertama saya nak tanya tentang tahap pencapaian projek naik taraf Pak Loro Jambatan Sultan Yahya Putra di Kelantan, di mana sebelum ini satu syarikat telah ditawarkan untuk melaksanakan projek ini dan dijual kepada, saya difahamkan, kepada Redland, dan saya dengar Redland jual pula projek ini kepada satu syarikat lain. Saya rasa yang saya difahamkan berpekalang di Sarawak, betul atau tidak, saya nak minta pengesahan. Dan saya nampak projek ini dilaksanakan, tetapi saya nak tanya berapa kos, adakah kosnya telah meningkat? Sebab mereka-mereka yang dapat projek ini dulu, saya nampaknya mungkin mereka sudah segar-lega, mungkin dia dapat komisen, tetapi projek tak siap. Dan apakah kerajaan menanggung kos yang lebih dalam melaksanakan projek ini, iaitu bukan sahaja Pak Loro tapi masuk juga bypass sampai kepada KB Mall, iaitu jalan utama di Kota Baru. Jadi saya nak tanya mengenai dengan status dan maklumat yang terperinci bersabit dengan jambatan ini, kerana ianya menjadi rumutan rakyat Kelantan dan ianya membabit juga kredibiliti pihak pelaksana, agensi pelaksana, kerana berbagai-bagai cerita yang dibuat yang tidak baik. Sebab itu saya harap perkara ini dapat diberi penjelasan. Kedua, di bawah tajuk yang sama, butir yang sama, jambatan Pasir Mas Sador, saya nak tanya, dulu saya pernah buat cadangan supaya jambatan ini dinaikkan 4 lorong, termasuk mewujudkan juga bypass ataupun jejambat bagi tuan penyuraian kesesakan. Dan dalam jawapan sesi yang lalu, Menteri Kerja Raya lalu telah memberi jawapan mengatakan projek ini akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-10. Jadi saya nak tahu apakah ianya benar-benar masuk dalam rancangan Malaysia ke-10 untuk menaikkan taraf 4 lorong bagi jabatan Pasir Mas Sador, termasuklah jejambat yang saya sebutkan tadi sampai ke Bandar Baru Pasir Mas, supaya ianya dapat membantu mengatasi lalu lintas. Dan seterusnya saya nak tanya juga di bawah butiran yang sama, iaitu bilakah jalan daripada Tanah Merah sampai ke Bulatan Lemar di Pasir Mas nak dinaikkan 4 lorong. Saya difahamkan sudah dinaik di jalan JKR, jalan persekutuan, yang kita tahu sekarang ini lebuh raya sudah bermula daripada Gerik sampai ke Jeli, sampai ke Tanah Merah. Tapi Tanah Merah ke Pasir Mas masih jalan lama dan tidak juga menjadi kesesakan dan bahaya yang saya tengok banyak berlaku kemalangan selama ini. Jadi apakah dinaikkan 4 lorong dan bila akan dilaksanakan? Begitu juga jalan daripada Bulatan Lemar sampai ke Bandar Pasir Mas
meneruskan bulatan pasukan di tempat yang juga sepatutnya dah lama dilaksanakan jalan Pak Lorong ini. Jadi Datuk Pengerusi, seterusnya saya nak merujuk ke 07000 projek memperelok jalan-jalan. Saya nak tanya pihak kementerian. Saya mendapat maklum jalan raya persekutuan dan lebuh raya kita menggunakan tar ataupun bitumen pada tahap ospek, iaitu tahap kualiti rendah dan tidak bermutu sebagaimana yang didakwa standard kualiti yang diimport dari Singapura. Apakah ini benar? Perkara ini boleh menyebabkan kemalangan dan kos penyelenggaraan yang tinggi dan menggunakan wang rakyat yang tidak sedikit. Dan ini amalan menggunakan bitumen ini, jenis ini di zaman era Menteri Kerja Raya dulu, iaitu Datuk Sami Bedu. Dan macam-macam tomahan timbul dan dakwaan timbul. Kononnya mereka yang mendapat menggunakan bitumen ini ada kaitan dengan pihak-pihak tertentu termasuk bekas menteri dulu. Betul atau tidak? Dan kalau betul, saya minta ia jadi siasat, sebab ianya melibatkan kos yang tidak sedikit. Dan apakah ini punca sebenarnya kemalangan jalan raya? Sebab menggunakan tar ataupun bitumen yang saya sebutkan tadi tidak merupakan satu tahap yang sepatutnya dalam pembinaan jalan raya. Dan saya minta perkara ini disiasat. Selain daripada itu, Datuk Dipertua, saya juga ingin merujuk kepada 00230 jambatan-jambatan, iaitu saya nak tanya apakah pihak JKR siapa yang bertanggungjawab. Kalau dalam bandaraya saya tengok jejambat ataupun jambatan sudah setengah-setengah tu dah jadi kotor, macam-macam poster ditampal, macam-macam gambar, terutamanya ada pula iklan-iklan jual obat kuat lah, obat itulah, obat ini di bawah jambatan, di simpang-simpang. Ini juga saya tengok tidak memberi orang kata keindahan dari segi alam sekitar. Dan sepatutnya saya harap pihak JKR menangani perkara ini ataupun melihat dari segi sudut undang-undang ataupun pelaksanaan bagaimana semua tempat ini dipastikan tidak adanya poster-poster seumpama ini. Begitu juga saya sebut tadi poster pada jalan-jalan dan poster ni, Datuk yang Pengerusi, jalan sekarang ni pun lantai pun nak kena dibuat elok-elok. Sebab bukan saja lori, kereta, motor lalu, bahkan sekarang ni gambar pun orang tampal atas lantai sekarang ni. Seperti di convention DAP Perak semalam, di pintu masuk Dewan Convention DAP Perak, saya tengok dalam Malaysia, dalam Star ini muka 8, dalam sinar harian muka depan, dalam Malaysia Insiders, ada di kalangan pemimpin-pemimpin DAP menjijak gambar wakil-wakil rakyat yang lompat parti, iaitu Yang Berhormat Jamal, Kapten Jamal, dan juga Yang Berhormat Jamal dan Yang Berhormat Kapten Osman. Yang saya kira satu perbuatan yang cukup biadab, kurang ajar dan tidak bertanggungjawab. Di manakah prinsip hak asasi selama ini yang disebutkan? Datuk Pengerusi, itu saja saya nak sebut. Dan akhir sekali, B27 pengurusan JKR 010300, saya nak tanya dalam jawapan Menteri Kerja Raya kepada saya pada 9 November Isnin yang lalu, ada jawapan saya tanya mengenai dengan pelaksanaan projek rancangan Malaysia ke-9 di Kelantan, yang jumlahnya 28 projek yang dipertanggungjawab kepada JKR di bawah P27. Dan saya mendapat jawapan 10 projek telah siap dibina, 7 projek dalam pembinaan, 1 projek dalam perolehan. Baki 10 projek yang masih belum dilaksanakan kini dalam peringkat kerja-kerja awalan, seperti pelaksanaan reka bentuk dan pengambilan balik tanah. Jadi yang untuk 10 ini, 7 dalam pembinaan, 1 projek dalam peringkat perolehan, dan 10 yang masih belum dilaksanakan saya masukkan tadi. Saya minta maklumat terperinci, apakah projek-projeknya, berapa jumlah, di mana. Dan ini kalau tak sempat jawab nanti, ini khusus Datuk Pengerusi, saya minta jawapan secara bertulis. Sekian Datuk Pengerusi, terima kasih. Ya, Tan.